Yo guys, and welcome to another video. Kalau kau follow aku lah kan, semua orang tahu yang aku sedang cari a daily driver punya flagship kind of material. Banyak dah long list aku semua macam tu, and aku kebanyakannya kata tak sesuai nak pakai. Ada je alasan, and ada je feature yang tak lengkap and tak best bila pakai. Instead of dikata masa dekat launching is a great device, at the end of the day battery life sucks, camera tak apa nak cantik, and ada certain requirement yang aku rasa perlu ada dalam flagship yang aku nak guna untuk daily driver. Sebulan lebih yang lepas, aku buat purchase harga RM5,099. That is Samsung Galaxy S22 Ultra. Ada dua version yang aku dapat actually. Ada yang warna burgundy and yang ni warna hijau tau. So favorite one is warna hijau lah kan. Macam kau tengok dekat sini, it's really beautiful and unique dekat Samsung Galaxy S22 Ultra. So how was it? Does it worth the hype? Actually kalau kau nak tahu lah kan, jenama ni ataupun spesifik dekat telefon ni ada skandal ataupun isu ataupun news yang public tahu. That is Samsung buat GOS dekat Galaxy S22 Ultra. Apa maksud GOS? Game Optimization Services. Yes, Game Optimization Services tau. Semua orang tahu yang telefon ni pakai Snapdragon 8 Gen 1. So apa lagi yang kau tahu pasal Snapdragon 8 Gen 1? Yes, ada isu panas dekat sini. Even though Snapdragon bagi tahu yang dia akan increase like 30 ataupun 20% performance, heat we cannot handle ataupun dia orang tak boleh nak elak sebab the more performance you produce, lagi banyak heat yang kau akan generate. So dekat sini Samsung tahu benda tu, tapi dia akan lowkan kau punya requirement ataupun dia akan lowkan power daripada Snapdragon tu untuk keep that processor low. Processor dekat sini low. Siapa yang salah sebenarnya dekat sini kan? Samsung ke, Snapdragon ke, user ke, kan? Aku akan kata Snapdragon sebab dialah yang buat prosesor yang panas macam ni and orang tak boleh nak handle. Samsung cuba buat benda tu dengan buat cooling dia ataupun cooling system dia lagi besar so that dia boleh buang panas tu secepat mungkin so that dia dapat perform a lot better. Tapi bila dia buat testing, dia kata we cannot run hotter sebab kita nak protect kita punya unit, kita nak protect kita punya customer, kita nak protect battery juga, so that dapat battery life lagi prolong. Kita terpaksa hidkan kegunaan yang ada dalam processor tu, and it really shows dekat dalam graph. Bila tengok dia punya graph tu like turun naik. So that's very not convenient, walaupun aku kata ni hanyalah untuk benchmark. Overall pasal isu ni aku rasa tak salah Samsung buat GOS tu ataupun limitkan kegunaan prosesor sebab dia tahu prosesor ni akan panas and akan panaskan lagi bateri ataupun smartphone. Better dia implement sahaja benda tu, letak dalam telefon ni ataupun still kekalkan guna instead of bagi tangan aku ni terbakar time tengah main game kan. Macam tu lah. Alright, ala-ala kita cakap pasal isu yang ada dalam Snapdragon 8 Gen 1 ni, isu panas. How was it, Fazli? Macam mana dia punya performance? Is it good? Is it bad? Untuk performance dekat sini, aku main game contohnya macam PUBG Mobile, main game kan 8 versus 8 tu really constant, and untuk dia punya grafik is actually lawa sebab aku sebagai seorang yang suka tengok kereta kan, bila main game kereta CSR Racing tu memang suka tengok dia punya texture bila kau buka pintu, detail dekat dalam dashboard, lepas tu dia punya rims nampak sangat-sangat good, sangat-sangat tajam. It's really eye candy lah untuk orang macam aku ni. And untuk orang yang main PUBG Mobile tak ada masalah juga. Tapi itulah, kalau korang suka sangat-sangat grafik dekat dalam smartphone, this one is one of the best yang aku rasa untuk korang experience benda tu. And untuk dia punya grafik, actually aku buat semua je. Kebanyakannya aku akan buat juga macam standard lah kan, HD kan. And aku tak main Ultra HD. Yang tu mungkin nantilah sebab aku yakin bila aku onkan benda tu akan naikkan dia punya suhu. Yang ni pun actually dah naik dah. And untuk dia punya FPS constant, dia pakai 60 FPS ataupun maybe dia turun sikit sampai 50% juga. Cuma tak adalah komplain macam alah dia buatkan aku kalah kan. Ada benda tu, tapi nanti sekejap aku cerita. So dekat sini lah aku nak cakap pasal dia punya kekurangan sikit pasal Samsung device ni. That is dia punya screen actually walaupun besar 6.8 inches, lepas tu dia pakai 120Hz refresh rate, it's really good kan. Memang smooth bila tengok dia punya all the things yang kita akan suka lah kan bila cakap pasal dia punya animation. Tapi kekurangan je dekat sini adalah dia punya touch sampling rate adalah 240Hz. So mana device yang korang pakai sekarang ni pakai 240Hz touch sampling rate tau, bukan Hertz bukan refresh rate dekat sini semua orang dah pakai like 360, 480 touch sampling rate. Kalau kau nak tahu lah kan. Yes, bila aku main game, aku dapat rasa lah yang perubahan antara hala aku tuju tu akan nampak macam
tak berapa nak smooth sangat ataupun tak berapa nak accurate sangat. So dekat sini aku akan blamekan dekat dia punya touch sampling rate. Ya, kita nak touch sampling rate sampai 480 at least, ataupun at least lagi tinggi daripada iPhone lah. Okay, iPhone ada 360Hz touch sampling rate. Why not Samsung bring that dekat sini? Yang tu aku tak faham kenapa Samsung tak buat dekat sini. And kita akan cakap pasal dia punya hot issue ni pula. Fazli, when is the time kau rasa telefon tu panas? Ya, aku tahu ada juga orang kata macam, ataupun pengguna-pengguna sebelum ni akan tanyalah kan, adakah telefon ni akan panas masa duduk dalam poket ke, tengah idle ke, tiba-tiba dia panas ke? Ada tak random macam tu, Fazli? Actually tak ada. Dia spesifik bila kau buat tugas yang sangat-sangat berat. Contohnya macam kalau kau main game macam aku cakap tadi, dia akan start rasa panas dekat kamera ni. So yang tu aku memang boleh confirm. Dia akan spesifik panas dekat multitasking, guna kamera, lepas tu main game. Dekat situ je dia akan rasa panas. Time kau tak guna ke apa ke, tiba-tiba dia hit apa-apa, tak ada masalah macam tu. Kalau kau tengah cari telefon yang ada high quality screen lepas tu besar, no doubt this one is the one yang aku akan recommendkan dekat korang, sebab dia ada 6.8 inches. Lepas tu dia pakai itulah Dynamic AMOLED, signature dekat Samsung dekat sini. So kalau korang kenal yang punchy colour and everything, dekat sini memang ada. And dia pakai 120Hz, no doubt animation yang korang suka sangat-sangat tu bila display dekat sini. Orang yang jenis tengok movie and constantly tengok dalam YouTube and everything akan suka lah Samsung Galaxy S22 Ultra punya screen. Aku tahu korang akan macam skeptical sikit dengan dia punya edges ataupun edge display ni dekat tepi ni. Actually is a bit curvy tau, and aku tak ada masalah sangat since dia tak mengganggu sangat, tak macam telefon lain. Yang ni macam like CP je. Dia je nak tunjuk yang dia curve sikit je, tu je masalah dia. Ataupun dia nak rasa macam senang nak pegang ataupun sedap nak pegang kan. Apa yang kau mungkin skeptical sikit is dia punya screen protector lah kan. Out of the box, telefon ni tak ada screen protector. Ramai yang tak beritahu korang kan, ni memang tak ada. So dekat sini Samsung Galaxy S22 Ultra ni aku pakai roughly. So kalau ada kunci ke, memang dia akan land dekat screen ni dalam poket. So far tak ada masalah and tak ada cala pun yang aku boleh nampak dengan mata kasar bila under glass pun ataupun under lampu. Kita nak check satu-satu kan. Part ni aku boleh puji dekat Samsung sebab dia boleh bagi apa yang aku nak. Alright, benda baru juga dekat sini is dia punya S Pen. Dia ada 2.8 millisecond response antara benda ni and screen. So korang tak akan dapat rasa sangat lag tu bila pakai telefon ni ataupun bersama dengan dia punya S Pen. Surprisingly aku guna juga benda ni, tak sangka untuk sound document. Lepas tu aku actually guna untuk video editing tau. Boleh kata aku memang sukalah buat kerja guna S Pen untuk video editing tu. Cumanya aku rasa macam software ataupun apps tu tak berapa nak optimize sangat dia punya S Pen. Sebab dia punya clicks, dia punya movement tu tak se-natural macam yang aku rasa bila pakai pen, ataupun bila aku pakai cursor macam dalam laptop. Aku rasa ada a lot of improvement yang perlu app tu optimize untuk orang yang pakai Samsung Galaxy Note. Kalau tak, korang akan rasa macam a bit, ada part lah yang akan rasa macam pelik sikit. Tapi kalau korang nak precise location ataupun precise edit, S Pen has the best option untuk korang dapat. Kebanyakan S Pen ataupun kebanyakan pen yang kau beli dekat luar sana macam ada macam jari kan, betul tak? So dekat sini akan ada pointy yang lagi prefer untuk lagi accurate punya kerja. Dekat sini aku memang suka ataupun bagi prop dekat Samsung. Semua benda puji kan Fazli ni. Ada komplain ke? Untuk UI dia mesti ada kan. Actually not much, sebab aku dah biasa guna telefon lain and aku rasa Samsung one of the best juga kalau kau nak UI yang smooth and dia punya navigation pun, all the things yang multitasking semua memang tak ada masalah dekat dia punya UI kali ni. Aku tak ada complain. Aku dah ada update like 3 kali. Tadi baru dapat update tau, 3 kali untuk dia punya performance and everything, nak betulkan semua benda. Tipulah kan kalau aku cakap tak ada lag. Ada, tapi benda tu sangat-sangat kurang. Kadang-kadang je. Contoh lag yang aku cakap bila aku buka apps yang Twitter, Facebook apa ke, dia macam dia macam jitters, ataupun maybe tu sebab Android je kot. Tapi aku janji dekat korang, kebanyakan flagship yang aku pakai, this one has the least of that. Lag tu memang paling kurang. Sebelum aku nak cakap pasal dia punya kamera pula, let's give an appreciation Samsung reka dia punya design ni is actually sangat-sangat lawa bagi aku. Okay, nampak quality, nampak tak murah, nampak really unique dekat telefon Samsung dekat sini. Dia tak tiru jenis Apple, dia tak tiru jenis telefon lain.
And benda yang paling aku appreciate sekali adalah dia tak letak megapixel count. So biasanya ada 108 megapixel besar gedabak dekat belakang ni kan. Tak ada branding pun dekat belakang ni. Adalah Samsung bawah ni. Yang ni aku rasa macam memang betul-betul perlu. Kalau aku pun, dia punya design is really clean. Thank you Samsung, design telefon yang selawa ni. Aku boleh tengok hari-hari and rasa bangga bila pakai telefon ni. Macam tu lah. Macam mana pula dengan dia punya performance camera, in terms of camera kan, camera quality. Dia ada 108 megapixel, 10 megapixel, 2. Lepas tu dia ada 12 megapixel. Ramai akan kata Samsung still kekalkan dia punya signature, nampak macam a bit pelik sikit dia punya skin tone tu. Aku tahu benda tu. Tapi aku still prefer Samsung. Kalau aku pakai telefon Pixel, dia macam over proses kita punya muka kan. Nampak macam a bit gelap sikit, nak nampak lagi real kan. So dekat Samsung ni dia macam terang sikit. Tak adalah aku nak pergi app lain untuk cerahkan sikit aku punya muka kan, ataupun aku punya bintik-bintik tu still nampak clean lah. Tapi tak adalah sampai like over process macam telefon daripada Google Pixel. Boleh kata Samsung still kekalkan dia punya cara proses dia punya image. Overall kali ni memang aku tak ada complain, and boleh kata one of the highest quality kalau nak tangkap gambar. And boleh kata macam ni lah, bila korang tangkap gambar pakai Samsung ni, 90% of the time korang tak akan kecewa sangat-sangat. Kecuali kalau ambil gambar malam. Nanti aku cerita. Other than that, actually aku suka bila tangkap gambar makro tau. So bila ada contohnya macam lebah ke, ataupun burung ke, ataupun apa orang kata bugs ke kan, bila kita close up dapat tangkap gambar and tengok in detail tu, sangat-sangat orang kata teruja lah, ataupun puas lah bila tangkap gambar macam tu. Sebelum ni kata tak suka tangkap gambar makro, ni tiba-tiba suka pula. Aku pun tak faham lah aku ni. Boleh kata bila aku imagine ataupun aku punya vision untuk tangkap gambar tu, aku boleh enable kan guna Samsung Galaxy S22 Ultra. And disebabkan dia ada banyak option untuk tangkap gambar tu, ataupun zoom lens dia tu, ataupun telefoto tu, buatkan lagi senang. Mana-mana boleh tangkap gambar and guna aku punya imajinasi bila nak tangkap gambar macam mana. Tak perlu nak crop, tak perlu nak apa-apa pun. Selain daripada tu, aku suka dengan dia punya colour and then dia punya bokeh level bila buat portrait mode tu, suka juga. Overall korang boleh adjust tau benda tu kalau korang nak tahu. And most of the time suka tangkap gambar selfie dekat telefon ni. Tapi ada juga aku rasa macam a bit annoying. That is dia punya shutter light is actually real. Okay, bila korang tangkap gambar especially portrait tu, dia akan macam lambat nak tekan shutter tu. So aku macam always miss the moment. So aku harap Samsung boleh fix that. And then dia punya gambar malam tu ataupun low light fotografi tu kan, Samsung kalau korang enable benda tu, bagi tahu aku boleh tak? Okay, bila aku tangkap gambar lepas tu low light, dia tak bagi tahu tau, dia nak enablekan feature tu. So that aku macam asal tiba-tiba ada counter kat sini kan, padahal dia nak bagi long exposure. So macam blur lah sebab aku tak tahu. So dekat sini ada miscommunication antara smartphone and aku. And yes, dia punya 4K pun is actually quite awesome. And most of the time yang korang nampak dalam TikTok ataupun Instagram akan rakam guna Samsung Galaxy S22 Ultra, termasuk Insta Stories. Korang suka tak apa soalan-soalan yang korang tanya tu aku dah jawab. So video tu daripada Samsung direct daripada Instagram. So kalau kat situ korang kata tak pecah, tu adalah hasil daripada Samsung dekat situ. Alright, last part kali ni ataupun dalam video ni, that is dia punya bateri 5000 mAh. Berapa lama boleh tahan Fazli? So telefon ni bila aku beli, dia enablekan 120Hz tapi 1080p. Tahu? Dekat sini. So aku disable kan, aku akan buat WQHD tu. Manalah aku nak beli telefon yang ada all the things, tiba-tiba kau lowerkan kan? No lah. Aku akan max out all the things lah kan Samsung. Apa benda lah. Anyway, aku dapat tahan. Ni memang aku suka. Boleh tahan sampai 6 jam ataupun 7 jam screen on time. It's good lah. It's good. Since dia pakai all the things high settings, high quality and high brightness and everything, semua ada dekat telefon ni bila aku guna, termasuk bila main game dalam setengah jam macam tu, sebab aku fokuskan untuk naikkan ranking dekat sini. And aku rasa macam berkesan lah dia punya GOS. Wah, puji GOS pula Fazli tiba-tiba ni kan. Yelah, sebab kita tahu heat daripada processor tu akan effect kita punya battery life. Bila bateri panas, dia akan lagi menyusahkan ataupun lagi cepat bateri tu akan drain. So dekat sini props to Samsung sebab dapat calibratekan dengan betul. Apa yang kau perlu tahu juga, aku connectkan telefon ni dengan aku punya Samsung Galaxy Watch 4. So memang all the time bila keluar pakai jam ni untuk tengok aku punya blood pressure. Bukan blood pressure, blood oxygen tu memang ada dekat sini, senang nak tengok. So kalau kau pakai Samsung, prefer pakai Samsung Galaxy Watch 4.
And aku akan sambungkan juga dengan aku punya Samsung The Frame TV tu untuk connectkan aku punya Samsung Galaxy S22 Ultra. So dia tak ada lah macam like single use je. So dekat sini memang real modern punya usage untuk tahan sampai 6 ataupun 7 jam battery life. Benda yang aku nak kritik adalah dia punya charging speed. So charging speed dekat sini dia boleh support sampai 45 watt. Ya betul, tak ada masalah, okey je. Cumanya dia boleh charge dalam masa 1 jam lebih. 1 jam 5 minit lah to be exact kan. Aku tak guna dia punya Samsung charger ataupun Samsung fast charger tu. Aku guna 100 watt charger daripada company lain. Tapi dia still support gun charger. Ada benda yang kau boleh tahu dekat sini. Walaupun dia pakai reverse wireless charger dekat belakang, tapi dia support je wireless charging kan. Kau boleh charge ataupun dia promote charge Galaxy Watch 4 kan dekat belakang ni. Betul. And to my surprise, it's actually not really useful. Okay. How not useful is not useful. Aku actually pergi dekat Kelantan sekejap hari tu, and aku lupa bawa charger tau. So dekat sini dia mati. So aku tak tahu macam mana nak charge. Tiba-tiba aku teringat, bukankah Samsung ada support reverse wireless charging dekat dia punya ni kan? Apple pun tak support. Aku try lah kan, letak dekat belakang, enable kan wireless charging tu ataupun reverse wireless charging tu. Untuk penuhkan this thing ambil masa like 2 jam setengah. What? Lama gila kan? So it's really not convenient lah bagi aku. Dia boleh pakai je ataupun boleh nak hidupkan je. Untuk sustain that memang tak boleh lah kan dekat sini. So what's the conclusion dekat sini, Fazli? Aku boleh kata aku memang cari telefon dah lama dah. Memang nak sangat-sangat Samsung Galaxy S22 Ultra ni untuk ada dekat tangan aku, and really usable untuk daily drive untuk orang macam aku ni. Since aku buat kerja, aku tengok video, aku guna kamera, and dia tahan lama. Tu yang penting bagi aku, especially screen pula lawa besar kan. All the things perfect kecuali charger tu lah. Tapi aku nak cakap sikit pasal benda tu. Samsung, aku rasa kau tahu pasal benda ni. Silap kau cuma satu je. Kau tak sertakan ataupun kau dah buang charger tu dekat dalam kotak. Orang lain letak charger dalam kotak so that dia boleh pakai teknologi sendiri untuk buatkan telefon tu fast charger. Engkau jual asing. So dekat sini kau takut orang lain pakai ataupun orang lain pakai charger lain and tak dapat charging speed yang korang iklankan tu. So tu adalah kelemahan ataupun kesilapan Samsung dekat sini. Tengok telefon Realme, telefon Xiaomi yang lain, semua 15 minit charge, 17, 18 minit charge. Yang ni still takut 1 jam ataupun 45 minit. Macam biasa guys, if you like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.